wa taala, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Mudah-mudahan kita doakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Norawi bin Andut, pengarah kampus Institusi Latihan Islam kampus Jelebu Negeri Sembilan, serta pegawai kanan dan seluruh staf-staf film kampus Jelebu, dan yang dikasihi lagi dihormati penceramah tempatan kita, insya-Allah Tuan Guru Ustaz Muhadir Haji Jul. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk siri yang terakhir pada hari ini, insya-Allah. Baik juga yang dikasihi kepada sahabat-sahabat di JAKIM, khususnya juga kepada Ilim Bangi dan juga Ilim kampus yang lain di seluruh Malaysia. Dan juga terima kasih berbanyak kepada semua peserta-peserta program Daurah Sifat 20 untuk siri yang terakhir bagi tahun 2024. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan izinnya dapatlah kita bersama-sama pada pagi ini untuk membugarkan kembali iaitu buku kitab ringkasan Sifat 20, insya-Allah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Muhadir Haji Jul. Baik, hadirin dan para saudara sekalian, insya-Allah bagi menambahkan keberkatan program kita pada hari ini, insya-Allah marilah kita sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya menyerahkanlah kepada Ustaz Muhadir Jul untuk menyampaikan siri terakhir Daurah Sifat 20. Insya-Allah, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhiikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizam sebagai pengerusi majlis dalam daurah pada tengah hari ini. Juga yang berbahagia yang kita kasihi hormati Al-Fadhil Ustaz Nawawi Endut, pengarah kampus Ilim Cawangan Jelebu Negeri Sembilan, seluruh kepimpinan, ketua-ketua jabatan,
staf di ILIM, demikian di JAKIM dan agensi-agensi yang terlibat dan juga semua peserta daurah Kitab Ringkasan Sifat 20 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah sesi terakhir untuk kita bersama dalam daurah Kitab Ringkasan Sifat 20 dan pada pagi ini kita akan bicarakan dua tajuk yang besar, iaitu beriman kepada para rasul, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan harus. Demikian kita tutup dengan perbahasan tentang sifat-sifat yang berta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah ketahui bahawa sifat 20 itu secara tafsil, sifat kesempurnaan Allah secara tafsil ada 20 sifat, bermula daripada wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Dan untuk memudahkan kita faham dan ingat, kita letakkan nombor, iaitu kita ingatkan nombor 1577. Itu melibatkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Jadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi sifat nafsiyah 1, sebab itu kita letak nombor 1. Itu kemudian salbiyah nombor 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Jadi senang kita ingat 1577. Baik. Hari ini kita akan beralih kepada beriman kepada para rasul. Sebab untuk lengkapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. La ilah itu semua yang berkaitan dengan Allah, ilahiyat dipanggil. Kemudian Muhammadur Rasulullah itu dipanggil nubuwat, perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi. Wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib di sini adalah wajib syara'. Sebab wajib syara' berbeza dengan wajib akal. Kalau wajib akal, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal akan ketiadaannya. Bermaksud mesti. Perkara itu mesti ada. Itu ketika kita bicarakan tentang wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah contohnya. Wajib bagi para rasul bersifat dengan sidq. Itu semuanya wajib akal. Adapun yang kita bicarakan sekarang wajib syara', iaitu wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriman. Wajib di sini adalah wajib syara' ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Sesuatu yang dapat pahala kalau kita buat dan berdosa kalau tidak buat. Maksud, dapat pahala kalau kita tahu dan beriman, berdosa kalau tidak tahu dan tidak beriman. Untuk kita tahu kalau terjemahan bahasa Melayu, kalau wajib bagi, itu biasanya wajib akal. Kalau wajib ke atas, itu biasanya wajib syara'. Sebab terjemahan bahasa Arabnya pun al-wajibu lillah. Wajib li kepada bagi Allah. Kalau al-wajibu alaina, al-wajibu alal mukallafi, itu guna ala tidak li seperti yang tadi. Kita wajib tahu dan beriman secara ijmal ataupun ijmali, secara ringkas, bahawa para rasul mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keadaan mereka, seperti budi pekerti yang mulia, penciptaan yang sempurna termasuk rupa paras yang kacak, bentuk badan yang sempurna, ilmu yang tinggi, serta mempunyai kelebihan daripada manusia biasa dalam semua perkara. Jadi para rasul ini sangat istimewa sekali. Mereka lah makhluk yang namanya anak Adam, manusia yang paling baik. Karena itu mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat ini dan diberikan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Kalau secara tafsil terperinci, maka wajib kita tahu dan beriman para rasul mempunyai 4 sifat kesempurnaan ataupun wajibat, dan tidak mungkin, mustahil atas mereka mempunyai 4 sifat mustahil. Mari kita lihat secara terperinci. Sifat yang pertama adalah sidq, benar. Wajib bagi para rasul, ini adalah wajib akal, bersifat dengan sidq, benar, dan mustahil atas mereka bersifat dengan kadhib ataupun dusta. Para rasul benar dalam 3 keadaan. 1, dakwaan membawa risalah kenabian dan kerasulan. Ketika mereka mengatakan ana Rasulullah, aku adalah Rasul Allah, pesuruh Allah, itu sangat benar. Dakwaan membawa risalah. 2,
Hukum hakam yang mereka sampaikan daripada Allah itu juga benar. Ketika mereka mengatakan ini wajib, ini sunat, ini tidak boleh, ini dibenarkan, itu hukum hakam yang benar. Malah yang ketiga, percakapan yang berkaitan dengan perkara dunia pun benar juga. Sebab para nabi itu tidak mungkin berdusta, bercakap bohong. Hatta dalam perkara dunia sekalipun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa sadaqallahu wa rasuluh. Telah benar Allah dan rasulnya. Dalil yang mengatakan bahawa para rasul itu benar. Fardu dan takdir. Fardu kita andaikan dan takdirkan. Jika para rasul tidak benar, maka mereka berdusta sebab tidak ada wasitah. Kalau tidak benar, berdustalah. Ini adalah mustahil. Berdusta adalah mustahil kerana mereka, para rasul, dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Dan orang yang menyampaikan risalah, mestilah orang yang benar. Sebab mereka itu diikuti, diteladani. Mana mungkin kita meneladani orang yang bohong, orang yang dusta. Sifat yang kedua yang wajib secara tafsil kepada para nabi dan rasul, kepada para rasul secara khusus, amanah. Wajib bagi para rasul, ini wajib akal, bersifat dengan amanah, iaitu jujur, amanah. Mustahil atas mereka bersifat dengan khianah, menyalahi amanah tadi itu. Amanah bermaksud zahir dan batin para rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang, walaupun ia makruh atau khilaf aula. Jangan katakan perkara yang haram, yang makruh pun mereka tak lakukan. Malah yang khilaf aula pun mereka tidak lakukan. Karena itu contoh khilaf aula. Kalau kita duduk untuk tasyahud awal, tahiyat awal, ataupun kita duduk antara dua sujud, maka yang paling afdal dituntut duduk iftirash. Duduk iftirash dengan kita menegakkan kaki kanan 90 darjah dan merebahkan kaki kiri, punggung akan diletakkan di atas kaki kirinya, di sisinya itu. Dengan menegakkan itu. Itulah yang paling tepat, paling afdal ketika duduk iftirash. Tetapi kalau direbahkan, contohnya tidak didirikan ataupun duduk di atas kedua-dua kaki, itu tidak makruh tetapi khilaf aula. Perkara khilaf aula pun tidak dilakukan oleh para rasul sebab mereka punyai kelebihan-kelebihan sehingga tidak lakukan perkara yang mungkin boleh mengurangkan fadilat. Termasuklah khilaf aula kalau dilakukan. Nak menunjukkan ketinggian martabat dan maqam para rasul. Oleh itu zahir mereka terpelihara daripada melakukan dosa-dosa besar, contohnya zina, minum arak, bercakap bohong. Apa sahaja larangan yang berbentuk zahir, mereka tidak akan lakukan itu. Sama ada kecelaan itu, dosa itu besar ataupun kecil, tidak sama sekali. Kita sebut tadi tu, yang poin yang kedua tu. Jangan katakan yang berdosa makruh pun tidak dilakukan. Hatta khilaf aula pun tidak dilakukan. Baik. Batin, kalau tadi zahir mereka tak lakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang zahir. Termasuk juga batin mereka juga terpelihara daripada sifat hasad, sombong, riak, apa sahaja larangan yang berbentuk batin, sifat-sifat madhmumah itu. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat diperintahkan Allah untuk mencontohi para rasul dalam percakapan dan perbuatan mereka. Sekiranya mereka tidak amanah, khianat, dengan melakukan sesuatu yang dilarang, ia adalah mustahil sedangkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Wajib bagi para rasul, wajib akal, bersifat dengan tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Mustahil atas mereka bersifat dengan kitman, menyembunyikan kebenaran itu yang patut dan wajar, malah wajib disampaikan kepada umat. Para rasul wajib menyampaikan apa sahaja ajaran yang melibatkan hukum hakam dan panduan dalam kehidupan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat. Bermaksud, ada juga yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat. Kalau bab hukum hakam, bab panduan kehidupan, itu wajib disampaikan. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul,
sampaikan apa diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Baligh itu fi'il amar. Kaedah menyebutkan al-amru lil wujub, fi'il amar itu membawa kepada wajib. Ada juga al-amru lin nadab, fi'il amar itu membawa kepada sunat. Dalam konteks ini adalah wajib. Fardu takdir, sekiranya para rasul tidak menyampaikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia, kepada umat, maka kita juga dibolehkan untuk menyembunyikan ilmu. Kerana mengikut para rasul tadi itu yang menyembunyikan ilmu. Perkara ini adalah tidak benar. Kerana menyembunyikan ilmu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Bermaksud, kita kena ittiba' mengikut para nabi dan rasul. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu mengikuti mereka, orang-orang yang baik, orang yang saleh. Walaupun kamu tidak seperti mereka, kerana mengikuti orang-orang yang baik itu satu kejayaan. Kalau mengikut orang saleh itu sudah satu kejayaan, bagaimana kalau mengikut para nabi dan rasul? Bagaimana mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam? Sudah pasti itu lebih lagi utama. Baik, yang keempat, fatanah, bijaksana. Wajib bagi para rasul, iaitu wajib secara akal, bersifat dengan fatanah, bijaksana, iaitu akal yang tajam, yang sempurna. Dan mustahil atas mereka bersifat dengan baladah, iaitu jahil. Tidak mungkin. Sebab nanti akan berdepan dengan kaum. Dan kaum itu ada yang cerdik, bijak, pandai. Mestilah berdepan dengan bijaksana. Para rasul sangat bijaksana, cerdas dan pintar dalam bertanya dan menjawab pertanyaan umat, serta mematahkan hujah, serta membatalkan dakwaan musuh dalam perkara-perkara yang menyalahi syarak. Terutama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang bijak-bijak, demikian penyair-penyair, demikian pembesar-pembesar yang punya IQ yang tinggi dalam sesuatu perdebatan, tetapi semuanya dikalahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Dan itulah hujjah, iaitu bukti kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Walaqad ataina Ibrahim ar-rushd. Sesungguhnya kami telah bagikan kecerdasan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenali dengan rasul yang punya kecerdasan dan mampu dan pandai berdebat dengan orang-orang musuh-musuh Islam ketika itu. Nanti boleh rujuk di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim berdepan dengan kaum Raja Namrud ataupun Namarrud dan berhujah dengan mereka ketika itu. Fardu dan takdir. Sekiranya mereka, para rasul tidak bijaksana, tentulah mereka tidak dapat mendirikan hujah yang kukuh, tidak dapat bermujadalah, berdebat dengan kaum masing-masing. Ternyata kita melihat semua Nabi dan Rasul itu ketika berdebat dengan kaum, semua mereka dikalahkan. Sifat harus bagi para rasul. Para rasul harus, jaiz, boleh bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat kemanusiaan ataupun sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Seperti makan, mereka juga makan, minum, tidur, sakit tapi sakit yang ringan, tidak memudaratkan. Berkahwin, bergurau yang dibolehkan, lapar, dahaga, berjalan, menunggang tunggangan, berjual beli, bermusafir, berperang, mengalami luka, pergi ke pasar dan lain-lain. Itu sifat-sifat manusia kebanyakan. Itu tidak terlepas para Nabi dan Rasul bersifat dengannya. Tetapi dalam perkara sakit, mereka juga sakit, tetapi tidaklah sakit yang memudaratkan, yang boleh menyebabkan orang melihat mereka dengan pandangan mengecil-ngecilkan ataupun mempersendakan. Tidak begitu. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad,
melainkan orang yang tentu makan, minum dan berjalan di pasar-pasar. Bermaksud mereka normal life tu macam orang lain juga. Tetapi walaupun sama, itu tidak sama dari segi darajat, dari segi kedudukannya. Sifat manusiawi yang ada pada Rasul disaksikan oleh orang ramai pada zaman mereka. Justru mereka yang dapat melihat, mendapat khabar mutawatir, ramai sekali melihat pada zaman itu tentang sifat manusiawi para nabi dan para rasul itu. Jadi sehingga disaksikan dan diakui bahawa mereka juga seperti manusia biasa dari dalam bab-bab al-a'rad al-bashariyah. Tetapi sudah pasti kedudukan mereka itu sangat besar dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh kita kongsikan tentang sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para rasul yang wajib dan yang mustahil, juga yang harus. Kenapa tu? Apabila kita pelajari tentang sifat-sifat tadi, maka tahulah kita orang ini adalah nabi, orang ini adalah rasul. Sehingga siapapun yang mendakwa dia adalah nabi ataupun rasul, maka kita lihat ciri-ciri tadi itu. Apakah ada pada mereka? Zaman kita ini, Masya Allah, Tabarakallah, ada kes-kes, ada keadaan-keadaan, ada orang yang dipengaruhi oleh nafsunya, juga oleh belitan iblis, juga syaitan, sehingga sanggup mengaku menjadi nabi ataupun rasul. Walhal, baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup kepada para nabi, tidak ada lagi nabi selepasku. Justru dengan siapa kita berpedoman apabila sudah tidak ada lagi Rasulullah SAW, maka kita berpedoman dengan wurrathun nubuwah, wurrath an-nubuwah, pewaris-pewaris para nabi. Siapakah mereka? Mereka itu adalah para ulama. Dan ulama itu ada dua, satu ulama hasan, iaitu ulama akhirat, dan yang kedua ulama su', ulama yang cenderung untuk habuan dunia, pemahsyuran, harta, jawatan, pujian dan sebagainya. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada ulama-ulama sebegini. Zahirnya dan pakaiannya, pengucapannya itu seperti ulama, tetapi batinnya itu ingatkan kepada dunia dan inginkan kesenangan dunia, pujian, harta, sanjungan dan lain-lain. Karena itu antara doa yang jangan kita tinggal di akhir zaman ini, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mutasyabihan fanattabi'al hawa. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan, tunjukkanlah kami suatu kebenaran itu memang benar. Warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kami kebatilan itu jelas batil. Warzuqna ijtinabah, rezekikanlah kami menjauhinya. Ulama menambahkan lagi, wala taj'alhu alaina mutasyabihan, jangan jadikan ia samar-samar sehingga kami payah nak beza mana baik, mana buruk, mana benar, mana sesat. Fanattabi'al hawa, lalu kami mengikut hawa, iaitu hawa nafsu. Kenapa disebut hawa? Sebab bukan salah nafsu, tapi salah hawa. Hawa dalam bentuk 3 ta, wanita, tahta, harta. Kalau lelaki, kalau wanita tu bubuh dah lelaki ta pun tak apa. Nak jadi 3 ta. Wanita, tahta, harta. Tu wanita tak ada lelaki ke? Boh pun tak apa. Lelaki ta. Nak bagi ta juga. Maka itu namanya hawa. Bukan salah nafsu. Kita pelajari ilmu tasawuf. Ada 7 level nafsu. Paling bawah amarah. Naik atas lawamah. Kemudian atas mulhamah. Kemudian yang keempat mutmainnah. Yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah. Yang ketujuh kamilah atau mutakamilah. 5 yang ke atas itu, daripada mulhamah sampai akhir, itu semua bagus. 2 saja yang tidak baik, iaitu amarah dengan lawamah. Kenapa tidak baik? Terkena akan 3 ta tadi itu. Maka itulah bahayanya kalau tidak
jaga nafsu itu, dididik dengan baik. Maka oleh kerana hawa itu banyak orang masih terperangkap padanya sehingga dipanggil hawa nafsu. Walhal yang salah bukan nafsu tetapi hawa. Sebab buktinya nafsu ada 7, 5 nafsu semua baik, 2 saja tidak elok. Jadi sebab itu dalam doa tadi kita kata wala taj'alhu alaina mutasyabihan fanattabi'al hawa, dan janganlah jadikan perkara tadi tu, perkara itu samar-samar sehingga kami mengedepankan hawa, iaitu syahwat, iaitu keinginan pada dunia dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita masuk tajuk yang terakhir, iaitu tajuk ta'alluq. Ta'allaqa yata'allaqu ta'alluqan. Ta'alluq itu boleh diterjemahkan dengan kaitan. Apa ta'alluq perkara ni dengan ini? Ada. Apa kaitan dia? Boleh juga disebut dengan tugas. Apa tugas dia? Apa peranan dia? Apa kerja dia? Contoh, ketika berlaku kebakaran, maka kita tidak pergi kepada doktor, ke hospital, tapi kita pergi ke balai bomba dan panggil ahli bomba tu. Itu memadam api, itu ta'alluq. Ta'alluq tu ada kaitan dengan bomba. Begitu juga ketika orang itu sakit, jangan pula pergi pada bomba, balai bomba, kita pergi ke hospital. Sebab sakit itu kaitan dia berkait dengan hospital. Begitulah juga kalau seseorang itu dia kehilangan kereta contohnya, jangan pergi jumpa Tuan Imam, jumpalah dengan polis. Tapi ketika orang itu contoh memerlukan nasihat ataupun ada kematian, nak ditalqinkan orang yang nak meninggal dunia ataupun setelah meninggal dunia nak diuruskan jenazahnya, panggillah Tuan Imam. Begitulah namanya kaitan sesuatu itu. Itu boleh juga kita sebutkan sebegini. Kaitan dan tugas ataupun peranan ataupun kerja dia. Ketika seseorang itu pergi ke hutan dan nak mengambil buah yang ada di pokok, maka dia tidak boleh suruh gajah kalau dia punya gajah untuk mengambilnya. Sebab itu bukan ta'alluq, bukan tugas ataupun bukan ada kaitan gajah memetik buah itu. Nak suruh monyet. Ketika gajah itu tidak boleh memetik buah, apakah dikatakan lemah? Tidak. Kenapa? Bukan kerja dia, bukan ta'alluq dia. Samalah juga ketika monyet itu, kita nak rebahkan satu pokok, maka kita pun ikat dekat leher monyet itu dan suruh dia tarik. Dan dia tak boleh tarik. Bukan apakah monyet itu tidak berguna? Tidak. Dia berguna tetapi ta'alluqnya dengan memanjat pokok, bukan merebahkan pokok. Merebahkan pokok tadi, itulah tugas gajah. Begitulah juga tuan-tuan, para asatidah yang pergi ke hutan nak menebang pokok, maka dia bawa kapak ataupun dia bawa parang, maka sesuailah sebab digunakan untuk menebang pokok. Walaupun sifat parang itu ataupun kapak itu boleh memotong, maka tidak sesuai digunakan untuk memotong janggut ataupun bau. Kenapa? Itu bukan tugas dia. Tugas dia ta'alluqnya dengan yang besar-besar. Adapun potong misai, janggut, bau, itu kerja apa tu? Itu kerja apa? Pisau cukur kita. Begitulah serba ringkasnya tentang apa itu ta'alluq. Nak terjemah kaitan boleh dan nak terjemahkan tugas, peranan, kerja pun boleh. Apa dia ta'alluq? Huwa talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Ia adalah tuntutan sifat akan perkara yang lebih. Sifat tu menuntut pada sesuatu yang lebih daripada keadaannya yang berdiri pada zat. Bahasa mudahnya, setelah sifat tadi berdiri pada zat, apa tugas lain? Dah ada tang tu, apa lagi kerja lain? Kerja lain tu namanya ta'alluq, tugas tambahan daripada tugas hakiki. Sebab tugas sifat berdiri pada zat, itu saja. Tapi kerana sifat ni ada juga sifat tak ada. Sifat tak ada tu kita dah bicara dah, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah. Semuanya ini adalah amrun i'tibari, secara akal sahaja. Tapi yang betul-betul ada dirinya pada zat, itu hanyalah sifat ma'ani. Kerana itu dah ada datang ni.
Apa lagi kerja tambahan? Itu. Kerja tambahan pada sifat ma'ani itu namanya ta'alluq. Kecuali sifat haya. Mari kita lihat dulu apa maksud begini. Sifat ma'ani ini, tugas hakikinya adalah berdiri pada zat. Contoh, qudrah berdiri pada zat sehingga dikenal Allah yang maha berkuasa. Sifat iradah berdiri pada zat sehingga dikenal Allah yang maha mengkehendaki, yang maha menentukan. Sifat ilmu berdiri pada zat sehingga Allah diketahui dengan Allah yang maha mengetahui. Sifat hayah berdiri pada zat Allah sehingga dikatakan Allah yang maha hidup. Sifat sama Allah berdiri pada zat Allah sehingga dikatakan Allah yang maha mendengar. Sifat basar berdiri pada zat sehingga dikatakan Allah yang maha melihat. Sifat kalam berdiri pada zat sehingga dikatakan Allah yang maha berkata-kata. Maka itulah tugas hakiki. Bila sebut ta'alluq, selain daripada tugas kita, selain daripada duduk di zat, apa tugasnya, apa kerja dia. Itu yang kita bicarakan tentang ta'alluq. Tugas tambahan. Jadi kalau qudrah di samping duduk pada zat itu, ada pada zat, qudrah itu berkuasa. Itu nama thamaratus sifat, boleh. Ta'alluq boleh. Masdari pun boleh. Pekerjaan, perbuatan pun boleh. Berkuasa pada apa? Muta'allaq. Kepada mumkinat. Harus. Makhluk kita akan bicara sekejap lagi. Ketika kita bicara bab ta'alluq, dia mesti ada 3 rukun ni. Sifat ma'ani. Yang kedua, thamaratus sifat. Yang ketiga, muta'allaq. STM. Saya dah buat kaedah dia. Kemudiannya, begitu juga sifat iradah. Apa thamaratus sifat? Thamaratus sifat ni pekerjaan. Ataupun apa perbuatan. Ataupun masdari. Nak sebut ta'alluq pun boleh juga. Apa ta'alluq dia? Menentukan. Menentukan sesuatu pada mumkinat. Kita akan tunjukkan kaedah sekejap lagi. Sama juga sama, apa tugas dia? Apa ta'alluq dia? Apa thamaratus sifatnya? Apa masdarinya? Apa pekerjaannya? Mendengar. Mendengar sesuatu yang ada, maujudat. Begitu juga basar. Apa thamaratus sifat? Apa ta'alluqnya? Melihat. Ilmu. Apa ta'alluqnya? Apa perbuatannya? Mengetahui. Mengetahui yang wajib, mustahil dan harus. Begitu juga kalam. Apa tugas tambahan? Di samping duduk pada zat tadi, Allah yang maha berkata-kata. Maka apa tugasnya? Tugasnya berkata-kata. Tadi tugas hakiki. Ini tugas tambahan. Berkata-kata tentang wajib, mustahil dan harus. Baik, ingat semula yang kita sebutkan ini. 1577. Diingat ya? 1577. Baik, sifat yang wujudi yang ada dirinya, yang ada kaitan dengan ta'alluq, hanyalah sifat ma'ani. Adapun sifat nafsiyah, tak ada ta'alluq. Salbiyah, tidak ada ta'alluq. Ma'nawiyah, tidak ada ta'alluq. Sebab dia bukan ada diri, dirinya tak ada. Dirinya tak ada. Kalau boleh mudah-mudah saya bagi beginilah. Sekarang ada muhadir di sini, dalam konti ni. Maka kerana ada dirinya, bolehlah saya buat kerja. Saya susun buku, saya susun meja, saya sapu sampah. Sebab ada diri saya. Cuba kalau orang tu tak ada, sama ada tak ada di sini, ataupun tak ada meninggal. Bolehkah dia buat kerja? Bolehlah dia buat kerja tapi kat rumah. Maksud saya dekat sini. Dia tak ada tang ni. Pergi mana Ali tak tahu. Ali ada di rumah. Bolehkah suruh dia buat kerja? Tak boleh. Biasanya dia tak ada tang ni. Tu dah. Yang nak buat kerja tu dia mesti ada diri dia, wujudi hak ni. Ataupun tak ada ahli pasal apa meninggal. Tak boleh buat kerja. Kerana itu yang boleh buat kerja mudah-mudah saja sifat ma'ani. Oleh kerana itu hanya sifat ma'ani yang berta'alluq. Kita belajar ta'alluq ni kena faham kaedah. Sebenarnya belajar ta'alluq ni tak dan, masa kita pun tak dan, tapi tak apalah. Kita tawakal ala Allah, tang mana-mana kita boleh InsyaAllah tuan-tuan ikuti nanti ni. Lepas kita live lagu ni boleh ikuti lagi. Saya terlebih dahulu ucap terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hafizam, juga kepada Al-Fadhil Ustaz Pengarah Ilim Kampus Jelebu kerana mengizinkan apa yang kita bicarakan daripada awal bulan pertama dulu sampai yang seri ke-10, yang hari ini seri ke-11. Masya-Allah. Orang lain pun tak ikut ni, tak ikut live ni, boleh ikut secara rakaman. Alhamdulillah
anak-anak murid saya yang belajar dengan saya sifat 20 di Masjid Negeri Shah Alam hampir berapa 5-6 tahun dah ni, mereka suka sangat. Pasal apa? Pasal mereka boleh akses website ILIM dan dapat mereka ikuti alhamdulillah siri pertama sampai siri yang mudah-mudahan yang terakhir. Nah, dapat juga mereka ikut insya-Allah. Nah, mudah-mudahan Allah mengajari Al-Fadil pengarah kampus Jelebu kita, Al-Fadil Ustaz Nama Windut, demikian Ustaz Muhammad Hafizam juga semua yang terlibat dalam daurah kitab ini, dan berbaik hati pula mengizinkan rakaman kita ini yang sudah 10 siri ni, maksudnya 11, boleh pula diakses dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kepada ILIM, kepada Al-Fadil Tuan Pengarah, Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafizam, juga yang lain-lain. Allahumma amin, jazakumullahu khairal jazak. Baik, untuk kita memahami sifat ta'alluq, sifat-sifat yang berta'alluq, ingat satu dulu. Hanya sifat ma'ani sahaja yang berta'alluq. Kecuali hayah nanti kita cerita. Hak lain tak ada ta'alluq. Jadi yang berta'alluq hanyalah sifat ma'ani sahaja. Tengok-tengok. Baik, hanyalah sifat ma'ani saja. Apa hak tu? Apa hak ni dulu? Supaya jangan kita risau. Sifat wujud ada ta'alluq ke? Sifat qidam baqa ada ta'alluq ke? Kemudian kaunuhu qadirin ada ta'alluq ke? Jawabnya tak. Pasal apa? Pasal semua itu adalah amrun i'tibari. Yang berta'alluq hanya sifat yang wujudi, dan sifat wujudi itu hanyalah sifat ma'ani. Cuma dalam 7 tu tolak satu, iaitu sifat hayah. Hayah tak ada kerja. Jangan pula kita kata hayah tu hidup, perhidup. Tugas dia menghidupkan. Tak boleh, pasal menghidupkan tu kan tugas qudrah. Qudrah menghidupkan daripada tak ada kepada ada al-ijad. Daripada ada dah Allah matikan. I'dam. Saya dah cerita dulu, bukan saja hak tu. Contoh lain. Contoh, tak ada hujan. Lalu Allah adakan hujan. Itu namanya ijad. Sat ya dalam 10 minit ya. Kemudian panas elok. Mana pi hujan tadi? Tak ada. I'dam. Allah telah menghilangkan itu. Tetapi mengijadkan balik panas. Siang, nanti maghrib, nanti malam, malam. Maka Allah mengijadkan malam, mengidamkan siang. Lagu tu. Jadi ijad, i'dam itu tugas qudrah. Tapi bukan hanya contoh menghidupkan, menjadikan daripada tak ada kepada ada, kemudian mematikan yang ada kepada tak ada. Itu hanya satu contoh, 2 contoh. Contoh lain lagi seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Ada beberapa kaedah nak memahami ta'alluq ini. Ringkas-ringkas saja. Satu, hanya sifat ma'ani sahaja yang ada ta'alluq kecuali sifat hayah. Diingat elok. 2, ada pasangan dia. Qudrah dengan iradah. Sama dengan basar, ilmu dengan kalam. Mana pi hayah? Hayah tak ada ta'alluq. Yang ketiga, tahu thamaratus sifat, buah sifat. Ini senang. Apa dia pekerjaan dia tanah? Kalau qudrah berkuasa, dia berkuasa menjadikan, mematikan semua itu. Kalau iradah itu adalah berkehendak, maka Allah mengkehendaki. Kalau sama pelihat, maka Allah melihat. Kalau basar sama pendengar, Allah mendengar. Itu thamaratus sifat tu. Kalau Allah ada sifat basar, pelihat, maka Allah melihat. Allah ada sifat kalam, berkata, Allah berkata-kata, Allah berfirman. Ini perbuatan-perbuatan tu namanya thamaratus sifat. Buah kepada sifat. Kena ada buah dulu baru ada, kena ada sifat dulu baru ada buah. Jadi sifatnya adalah, sifat itu adalah yang utama, yang ada asas, yang asal, yang awal, perdu, umbi. Dia sifat, baru ada buah sifat itu. Baik, yang keempat yang kita kena tahu, objek ataupun tempat ta'alluq, muta'allaq. Muta'allaq ni memang payah sedikit, tapi kita ada buat kaedah supaya kita senang. Kemudian bila berta'alluq tu, masanya tu, sama ada qadim ataupun hadis. Dan yang terakhir, apa jenis ta'alluqnya tu? Ta'alluq ta'thiri ke? Inkishaf ke? Dilalah ke? Ataupun dalalah? Dua boleh.
Dilalah boleh, dalalah pun boleh. Kita lihat sama-sama. Jadi saya buat rumus supaya mudah kita faham. Saya suka buat rumus-rumus macam dulu. Ingat tak tuan-tuan, kita belajar uluhiyat. Uluhiyah, makna ketuhanan, mesti ada dua ciri besar. Kalau ingat lagi lah. Apa dia? Istirna. Kemudian iftiqar. Ada berapa? 20. Kalau istirna ada berapa? Ada 11. Kalau iftiqar ada berapa? Ada 9. 11 campur 9 berapa? 20. Faham? Macam mana nak faham hafalnya? Kena hafal. 5, 5, 3, 4, 3. Kalau tak, memang payah nak hafal satu-satu tu. Guna kaedah tadi. 5, 5, 3, 4, 3. Macam mana? Senang je. Daripada asal atas. 5. Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu binafsihi. Itu semua istirna. 5 pula. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah. Itu 5. Kan kita dah hafaz 5, 5, sini pula 3. 3, sama, basar, kalam. 4 di sini. Di mana ada sifat ma'ani, di situ ada sifat ma'nawiyah. Sini kan sifat ma'ani ada 4. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayah. Maka jadi ma'nawiyah al-kaunu ataupun kaunuhu. Kaunuhu qadiran. Kita tak kata kaunuhu qudrah. Dari segi tarkib bahasa Arabnya tidak kena. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sini pula ada 3 sifat ma'ani. Apa dia? Sama, basar, kalam. Letakkan keadaan irtibat yang melekatkan, iaitu menjadikan ia tidak bercerai tanggal. Apa dia? Kaunuhu. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi kita dah belajar itu. Kaedahnya 5 kanan, 5 kiri, 3 kanan, 4 kiri dan 3 kanan. 5, 5, 3, 4, 3. Kembali balik Kembali balik pada slide yang hari itu. Ini pun sama juga. Rumus kita adalah STM. Kalau nak belajar ta'aluk, kena hafal ni. STM. S, sifat ma'ani. T, thamaratus sifat. Buah sifat. Ta'aluk, pekerjaan pun boleh. Masdari pun boleh. Dan M itu muta'allaq, tempat berta'alluq. Kita bagi contoh. Sifat ma'aninya qudrah. Apa thamaratus sifat? Berkuasa, maka berkuasa. Berkuasa menjadikan, mematikan, memberi, menghalang, Tapi apa muta'allaqnya? Berta'alluq dengan apa? Dengan apa jawapannya? Maka berta'alluq dengan mumkinah, dengan harus, dengan makhluk. Kenapa tidak wajib? Kenapa tidak mustahil? Kita akan cerita sekejap lagi. Ini sekadar nak bagi tahu rumus STM. 2. Contoh. Sama. Sifat sama. Apa thamaratus sifat? Sama pendengar. Maka thamaratus sifat mendengar. Itulah sebabnya tuan-tuan, puan-puan, saya dah sebut dahulu ya. Kenapa Pak Da'i terjemah dengan supaya kita jangan keliru. Kalau siapa nak terjemah sifat sama tu mendengar boleh. Tapi takut keliru lah. Apa dia? Sifat mendengar, kan tak jadi. Kalau kita kata sifat pendengar, mendengar. Kan jadi sifat, kemudian thamaratus sifat. Pun begitu, siapa yang nak terjemah sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata, boleh. Tapi kita terjemah lain sedikit, nak bezakan mana satu sifat, mana satu thamaratus sifat. Tapi kalau nak terjemah mendengar pun boleh ya. Sebab dalam kitab Faridah, Tok Faridah Syekh Wan Ahmad Zain pun terjemah sama tu mendengar. Gitu. Tapi beliau lepas tu sebut suatu sifat. Kembali balik pada sifat. Tapi Pak Da'i cepat-cepat beliau terjemah berbeza supaya nak bezakan tu. Kalau sama pendengar, thamaratus sifat mendengar. Kan? Kalau sifat ma'ani kan wujudi. Kalau thamaratus sifat itu kan amrun i'tibari, mendengar tu perbuatan amrun i'tibari. Sedangkan kita cerita sifat wujudi. Gitu dah, bolehlah. Jadi tuan-tuan, supaya kita jelas perkara ini, tidak mengapa nak guna terjemahan apapun, tapi murad biar betul. Dan samaknya maujudat. Baik, mari kita lihat satu-satu. Sifat ma'ani, thamaratus sifat, dan muta'allaq. Selalu diingat tuan-tuan, STM. STM. S apa tadi? Sifat ma'ani. T, kita ambil T sajalah, asalnya TS. T,
Thamaratus sifat, perbuatan, masdari, ta'alluq bolehlah. Muta'allaq, jangan muta'alliq pula, muta'allaq, tempat berta'alluq. Baik, mari kita lihat. Kita dah sebut tadi kan, kita kena faham dua-dua. Dua-dua gembar. Qudrah, iradah. Sama, basar. Ilmu, kalam. Baik. Kalau qudrah, apa thamaratus sifat? Berkuasa. Berkuasa menjadikan, mematikan, memberi, menghalang. Muta'allaq dia, mumkinat. Memang tak ada rumus. Tapi saya akan buat rumus sendiri. Sebab ini bikathratis sima', dengan banyak mendengar, kita akan lebih faham. Tapi dia tidak ada rumus yang khusus. Saya akan buat rumus sendiri dengan pengalaman mengajar ni. Iradah sama muta'allaqnya dengan qudrah. Sebab itu saya gembarkan sama. Kalau iradah sifatnya kehendak ataupun penentu pun boleh juga. Menentukan, mengkehendaki mumkinat. Maka saya buat rumus sendiri untuk faham, untuk hafal adalah kita dengan menghafal qiramu. Qiramu. Q tu qudrat. Ira yang hitam tu iradah. Mu tu mumkinat. Saya ambil mu saja. Jadi kita hafal qiramu, qudrat, iradah, muta'allaqnya mumkinat. Kalau sama thamaratus sifatnya mendengar yang ada mawjudat. Basar pun sama juga, tapi melihat yang mawjudat. Mawjudat itu sama ada qadim, benda perkara yang ada itu qadim, iaitu zat Allah dan sifat ma'ani. Sebab sifat ma'ani itu mawjudat, wujudi. Kalau sifat nafsiyah, salbiyah dengan ma'nawiyah, sifat ini qadim betul, tetapi bukan wujudi, amrun i'tibari. Sebab itu tak termasuk di dalam sesuatu yang mawjudat qadim. Yang mawjudat qadim hanya dua sahaja. Zat Allah dengan sifat ma'ani. Nanti kita belajar insya-Allah. Baik, untuk faham, saya mudah-mudahan ilham yang baik ya. Dah bertahun-tahun dah saya buat kaedah ni. Alhamdulillah, saya tengok anak-anak murid kita di Masjid Shah Alam. Bila saya sebut anak murid ni bukan budak-budak sekolah rendah ni. Orang tua mengaji dengan kita ni, saya buat kaedah macam ni, alhamdulillah. Jadi kita bubuh sabama. Sama. Ba basar. Ma mawjudat. Saya tak letak mu, takut nanti keliru dengan yang atas tu. Mumkinat mawjudat. Hafal dulu nah. Rasanya kalau tuan-tuan nak screenshot pun bagus juga untuk diingatkan. Baik. Kemudian ilmu dengan kalam gembar. Ilmu dengan ilmu pengetahuan Allah. Mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kalam pula berkata-kata tentang yang wajib, tentang yang mustahil, tentang yang harus. Kaedah kita ikwamha. I ilmu. K kalam. Wa wajib. Mustahil, harus. Tuan-tuan kena ratib ni. Kena ratib. Ada ahli psikologi mengatakan kalau sesuatu tu diulang-ulang 40 kali, insya-Allah it will remain in your mind. Dia akan lekat dalam kepala. Ratiblah tuan-tuan nanti. Qiramu, sabama, ikwamha, qiramu 40 kali. Qiramu 40 kali. Nampak macam gurau-gurau. Tapi Masya Allah, saya tengok yang belajar dengan kami dekat Masjid Negeri Shah Alam tu, hafal. Qiramu, sabama, ikwamha. Jangan hafal saja, kena tahu cerai-cerai. Dia punya cerai-cerai tu nah. Qiramu, qudrah. Iradah. Mumkinat. Sabama, sama. Ba, basar. Ma, mawjudat. Dia kena gitu. Ikwamha, I. Ilmu. K, kalam. Wa, wajib. Mustahil. Ikwam. Harus. Walaupun Masya Allah alhamdulillah dengan izin Allah. Apapun kaedah kita buat silakan. Tetapi maksudnya sampai. Boleh nak dihafal ni? Kalau saya padamkan ni boleh ingat ni. Qiramu, sabama,
ikwamha. Cuba saya padam Ustaz. Oh ni tak boleh padam. Ni tak boleh padam Syukri. Tak ada. Khair. Oh, tu. Kalau saya mengajar dekat masjid ke mana-mana, saya akan padamkan skrin tu. Nah, saya punya ni boleh padamkan. Baik, cuba. Qiramu lagi, sabama lagi, ikwamha. Cuba daripada bawah. Ikwamha, sabama, qiramu. Ustaz laju je. Memang saya mengajar. Saya mengajar, saya yang buat ni tu yang apa tu. Nah, baik, semula daripada atas. Qiramu, sabama, ikwamha. InsyaAllah tuan-tuan, ke mana-mana kita pergi. Tapi syarat, jangan hafal je. Kita kena tahu curai-curai tadi tu. Contoh, qiramu, qiyu, qudrah. Iradah, mumkinat. Sabama, sama, basar, mawjudat. Dia tak akan lari insyaAllah. Dia tak akan bercampur insyaAllah. Kemudian ikwamha, ilmu. Kalam. Wajibat. Ikwam tadi, mustahilat ataupun mustahil, dan harus. Baik. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah bagikan juga kekuatan ingatan dan faham insyaAllah. Bila kita dah ingat, kita faham, mana-mana. Pi KL ke, Kok Diang ke, Kubok Panjang ke, pi Jelebu ke, ilmu dalam dada. Tapi jangan lupa lagi. Sedikit saya nak kongsi petua guru kami supaya jangan lupa. Bila kita nak mengaji, baca doa apa semua, sebelum buka kitab ni, tangan kanan buah atas, kepala. Sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah. Tapi cara bacanya sanuqri'uka fala tansa, 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 sanuqri'uka fala tansa. 7 kali baru illa masya-Allah. Saya ijazahkan tuan-tuan, saya dapat dalam beberapa kaedah. Tadi kaedah pertama, kaedah yang kedua begini, sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah, sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah. Sekaligus tadi dia berhenti sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Beza dengan yang kedua sekaligus. Ada juga saya dapat juga kaedah yang sama, cara yang sama tapi kaedah berbeza. Sekali pun tak apa. Sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah. Cukup. Untuk anak-anak kita yang tak hafal lagi surah Al-A'la tu, ayat 6 dan 7, kita yang buat. Mari sini along. Sanuqri'uka fala tansa, 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 sanuqri'uka fala tansa. 7. Illa masya-Allah. Takut budak ni, takut dia bas sekolah dah sampai. Kita baru nak panggil dia cemuh lama-lama. Sekali pun tak apa. Mari sini. Sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah. Tak apa. Pasal dia tak apa lagi. Kalau cucu apa tok tak apa, nak buat lagu mana? Mai tu. Itu. Kita lah yang kena apa, jangan tak apa, segan dengan kanak-kanak budak-budak. Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sifat, samaratus sifat dan jenis. Apa dia? Dan perkara muta'allaq. Sifat qudrah iradah, samaratus sifat. Kalau qudrah menjadikan, kalau iradah menentukan. Jenisnya ta'firi. Dua-duanya, satu ta'firi memberi bekas sebab bila Allah buat jadi. Jadi itulah bekas. Kalau iradah menentukan. Ada dua. Allah nak suruh kita hadir. Allah tak suruh kita hadir. Itu terpulang pada Allah. Maka Allah pilih hadir. Itu namanya takhsis. Nanti kita tengok dalam diagram satu lagi. Dan perkara muta'allaq tadi tu. Qiramu. Tadi. Kalau sabama, ikwamha. Cuma saya nak bagi tahu je mana satu sifat, samaratus sifat, jenis. Jenisnya kalau sama dengan basar, inkishaf. Allah mendengar tak ada selindung. Allah melihat tak ada selindung. Dengan ilmu Allah tidak ada selindung. Itu maksudnya inkishaf. Kalau kalam dilalah menunjukkan. Ketika Allah menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menunjukkan kepada wajibat. Sebab segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu mawjudat ataupun itu harus.
Itu harus ya. Sebab kita ni kan harus Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ar-Rahmanir Rahim. Baca ni ini menunjukkan Allah. Allah tu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu maksudnya dilalah atau dalalah. Baik. Mari kita lihat bagaimana susunannya ini. Dia mesti jangan dilupa STM. Apa dia? Sifat, thamaratus sifat dan muta'allaq. Kita ambil contoh, qudrah. Yang berta'alluqna qudrah. Apa thamaratus sifat? Berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa menjadikan, mengadakan, ijad. Berkuasa meniadakan, mematikan, i'dam. Apa yang kepada siapa tu? Kepada muta'allaq, iaitu mumkinat. Contoh, Allah dengan sifat qudrahnya berkuasa menjadikan Zaid. Contoh lain, Allah dengan sifatnya berkuasa mematikan Zaid. Baik, saya nak tunjuk. Kenapa tidak ada wajibat dengan mustahilat? Contoh, qudrah tidak berta'alluq, tidak tawajuh menjadikan mumkinat. Contoh, qudrah Allah tidak bertawajuh untuk menjadikan Allah. Jangan kata tidak berkuasa. Memang hakikatnya begitu, tapi tidak tawajuh. Kenapa? Bukan tugas qudrah tu. Qudrah bukan menjadikan yang wajib. Dia akan jadi tahsilul hasil. Benda dah ada, nak jadikan apa lagi? Itu. Sama juga, tidak tawajuh kepada perkara mumkinat, perkara mustahilat. Sebab itu Allah tidak tawajuh menjadikan anak dan isteri Tuhan. Tidak. Sebab qudrah itu hanyalah kaitannya dengan mumkinat. Sebab itu orang tanya begini, bolehkah Allah menciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh angkat? Cuba kita huraikan dengan ini. Bolehkah Allah menjadikan batu yang Allah sendiri tak boleh angkat? Ambil thamaratus sifat, menjadikan. Itu thamaratus sifat. Buahnya apa? Qudrah. Maka kita pasang qudrah Allah dengan mumkinat. Bolehkah Allah menjadikan batu? Boleh. Mumkinat batu itu. Tapi batu yang Allah sendiri tak boleh angkat, itu jadi mustahilat. Allah tidak tawajuh jadikan itu. Itu tuan-tuan. Kalau kita hafal kaedah ini, apa soalan kita boleh jawab? Ketika Allah tidak menjadikan Allah tidak menjadikan anak dan isterinya, apakah Allah tidak berkuasa? Itu soalan tu salah. Kenapa? Sebab ia bukan kaitan dengan wajibat yang wajib dengan mustahilat. Macam tadi kita bagi tahu. Ketika gajah tidak boleh memanjat pokok, apakah gajah tak berkuasa? Bukan tugas gajah tu. Sama juga isteri kita di rumah buat donat. Kan ada penimbang tepung tu. Tugas penimbang tepung menimbang. Bolehkah dia menimbang Abang Haji? Abang Haji dalam tu. Lakai habis. Apakah penimbang tepung yang kita beli yang branded RM300 tu, apakah kita kata, tak bagus ni? Bukan ta'alluq, bukan tugas dia menimbang Abang Haji. Tugasnya menimbang tepung, gula, yang ringan lah. Gitulah. Baik, mari kita lihat iradah pula. Iradah menentukan berkehendak, mengadakan ataupun meniadakan kehendak. Apa yang dikehendaki oleh iradah tu yang akan dibuat oleh qudrah. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh iradah mau ni, qudrah buat lagu ni. Tak boleh. Sebab itu kita selalu sebut ini Allah jadikan dengan qudrahnya, mengikut iradahnya. Kan selalu kita sebut ni nak jadi ni sebab qudrah iradah Allah lah ni. Sebab qudrah iradah Allah. Kalau ikut susunannya sebab iradah dan qudrah, sebab iradah mengikut qudrah mengikut iradah. Tapi dalam bahasa biasa tidak mengapa. Jadi menentukan mumkinat Zaid dengan qudrah, dengan sifat iradah Allah menentukan untuk Zaid dijadikan. Itu ketika qadim. Hadis nanti baru dijadikan oleh sifat qudrah. Sama juga ya. Sifat iradah tidak tawajuh untuk menjadikan wajib Allah. Tidak tawajuh untuk menciptakan yang mustahil anak dan isteri. Dia dengan qudrahnya sama. Tak, Allah tak akan mungkin mau untuk menjadikan Allah, untuk menjadikan anak, sebab itu semuanya mustahil. Kaedahnya satu je. Apa dia? Qiramu. Qudrah, iradah, mumkinat. Dia bukan wajibat, bukan mustahilat. Tuan-tuan, saya ni agak laju sebenarnya ni. Kalau saya mengajar di surah masjid, ini saya slow sedikit. Sebab ini pun masa kita dah
nak habis dah 56 minit dah ni. Kalau saya ambil Ustaz Muhammad Hafizam, saya nak ini sedikit lebih 10 minit dengan izinnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya tak dengar pun Ustaz Izam kata, tapi saya yakin beliau kata boleh 10 minit. Jadi saya volunteer ini 1 jam 10 minit. Jazakallah khair. Maaf Ustaz. Sebab yang ini Ustaz, kalau anda mengajar di surah masjid, anda detail dan tenang-tenang. Ni agak laju ni. Ni baru qudrah iradah, tak masuk lagi yang 4 lagi. Mari kita masuk yang ketiga, iaitu sifat sama. Sama, apa tugas sama? Ini mudah. Sama mendengar. Tapi mendengar sabama, mesti mawjudat. Mawjudat tu sama ada qadim, iaitu zat Allah dan sifat ma'aninya, ataupun yang hadis baharu. Jadi Allah dengan sifat samanya mendengar zat dan sifat ma'aninya ketika qadim. Allah dengan sifat sama mendengar Zaid, mendengar muhadir sekarang ini. Tapi dia tidak ta'aluk dengan sesuatu yang wajib. Cuba kita lihat. Yang ma'dum. Allah tidak mendengar yang ma'dum, yang tidak ada, ataupun yang mustahil. Anak isteri, mana ada? Benda tak ada nak dengar apa? Sebab itu, ia tidak bertakluk dengan yang ma'dum, yang mawjudat, yang ada saja, yang tak ada, dia tak dengar. Allah tak dengar. Allah tak dengar anak dan isteri, mana ada ma'dumat. Tu. Sama juga dengan, kalau kita tahu satu, yang lain akan tahu. Tu yang sedap kita tahu gembar tu. Kena jangan lupa tadi Qudrah, gembarnya iradah. Faham iradah, faham qudrah, iradah, insyaAllah faham. Macam tadi sama. Gembarnya basar. Sama je. Faham sama, fahamlah basar. Ilmu dengan kalam. Faham ilmu, fahamlah kalam. Yang penting dua tu gembar jangan tinggal. Basar sama. Basar melihat yang mawjud, yang qadim, sama juga tadi. Zat dan sifat ma'aninya dan Zaid. Allah dengan sifat basarnya, Allah melihat zat dan sifat ma'aninya ketika qadim. Allah dengan sifat basarnya melihat kita sekarang ini. Tapi tak lihat sesuatu yang tidak ada. Allah tidak melihat sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada, yang mustahil. Apa dia? Anak dan isteri Tuhan. Mari kita lihat kepada ilmu pula. Ilmu mengetahui. Mengetahui, dia iqwamha. Iqwamha tu apa? Yang wajib. Allah tahu yang wajib. Apa? Allah tahu zat dan sifat-sifat wajibnya. Cuba tuan-tuan perhati sedikit. Saya tadi ketika sebut sama dengan basar dan ta'aluknya adalah mawjudat, saya sebut zat dan sifat ma'aninya. Tapi di sini lebih umum. Zat dan sifat-sifat wajibnya. Kenapa tu? Sifat-sifat wajib Allah tak kira wujudi ke ma'ani. Ataupun amrun i'tibari, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, semuanya adalah wajibat. Sebab itu Allah tahu zatnya dan semua sifat-sifatnya tadi itu. Tapi kalau melihat Allah cuma melihat sifat ma'aninya. Allah tidak lihat sifat nafsiyahnya, wujud. Sifat salbiyahnya tak. Sifat ma'nawiyahnya tak. Walaupun Allah tak lihat, kenapa tak lihat? Sebab dia ma'dum, dia tak ada, dia amrun i'tibari. Tetapi Allah tahu. Tu hebat tu. Allah tahu. Walaupun benda tu Allah tak lihat sebab dia ma'dum, tak ada, tapi Allah tahu Allah tidak ada anak. Allah tahu tidak ada Tuhan lain selain Allah, syarikul bari. Itu. Ini masya-Allah, kalau ada masa kita akan mendalamkan pendapat Al-Faqir. Pendapat Al-Faqir, walaupun ada orang kata belajar ta'aluk ni payah. Memang betul. Kalau kita tak tahu kaedah. Kalau kita tahu kaedah ni, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. Insya-Allah. Dengan izin Allah juga ya. Iqwamha. Wajibat. Mustahilat. Allah tahu sesuatu yang mustahil. Allah tahu tidak ada Tuhan lain selainnya. Allah tahu Allah tidak ada anak dan tidak ada isteri. Begitu. Dan yang jaizat, ni yang umum lah. Allah tahu tentang makhluk seluruhnya. Makhluk dan segala kejadian yang berlaku. Sama juga dengan kalam. Kalam tu Allah berbicara. Perbicaraan Allah tu menunjukkan dilalah tadi tentang wajib. Ketika Allah mengatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ini tentang apa ni? Tentang Allah. Sebab innani sesungguhnya anallah, akulah Allah. Jadi ayat ini dilalahnya menunjukkan tentang wajibat. Ada juga kita baca ayat ini menunjukkan tentang mustahilat. Contoh,
Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu 3 dalam 3. Konsep Trinity. Ada 3 Tuhan. Yang ketiga itu Allah. Itu kafir. Mustahil Allah dalam konsep Trinity itu. Jadi ayat ini menunjukkan mustahil. Allah bukan begitu. Dan tentang jaizat paling banyaklah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu jadikan berlaku pada mumkinat, pada kita semua jaizat. Kita di sini tak sebut mumkinat, ya, kita sebut jaizat yang harus. Itu sifat kalam. Baik. Kalau dari segi waktu, ulama mengatakan kalau ta'alluq ni sebenar-benarnya tanjizi. Suluhi itu juga tapi benar-benar berlaku. Suluhi itu pilih, boleh, layak, wajar. Tapi melakukannya itu, terjadinya itu disebut tanjizi. Sebab itu tanjizi. Kita bagi gini contohnya. Iradah, mana qudrah? Dia sepatutnya qudrah tu. Iradah. Iradah Allah menentukan sesuatu pada makhluk. Bila tu? Qadim. Tengok diagramnya. Qadim. Tu nah. Kemudian takdir tu namanya takdir ataupun namanya qada. Tuan-tuan, dua-dua boleh, ya. Saya dah sebut dah itu. Nak sebut qada dulu baru qadar boleh, ataupun qadar dulu baru qada boleh. Kalau ikut jumhur ulama, qada dulu baru qadar. Itu mengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa dia qada? Allah tetapkan. Apa dia takdir? Qadar ada ketentuannya. Ada ukurannya. Contohnya, Allah tetapkan muhadir hidup di dunia ni. Bila tu? Sejak qadim. Tetapkan. Tapi takdirnya, qadarnya berapa? 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun. Itu namanya ukuran. Contohnya, hujan. Allah dah takdirkan dulu sejak azali. Berapa lama hujan tu? Sejam, 5 minit. Itu namanya ukuran. Itu kalau mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan jumhur. Tapi kalau mengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, begini. Allah telah tentukan takdir. Allah laksanakan takdir itu. Contoh, Allah telah tentukan kita bersiaran hari ini, sesi yang terakhir. Sekarang kita sedang bersiaran. Itu namanya qada. Jadi qadar dulu baru qada. Kalau ikut Al-Faqir, lebih senang kita cerita dengan orang awam, ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan kita kata salah, tidak. Tapi lebih senang. Allah tentukan, Allah laksanakan apa yang ditentukan. Gitu. Allah dah tentukan saya pakai jubah apa hari ini. Sebelum saya hadir di dunia, sebelum lagi ada dunia ni. Dalam hadis menyebut innallaha kataba maqadirul khalaiq 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir, Allah dah tentukan takdir kepada makhluk 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Allah dah tentukan saya pakai jubah biru hari ini, biru muda. Itu namanya qadar, takdir. Sekarang saya pakai biru, jubah warna biru muda, qada. Jadi takdir, qadar, qada. Kalau nak kata qada, qadar boleh juga. Boleh. Allah telah tetapkan saya pakai baju ni, qada. Qadar berapa lama saya pakai baju ni hari ini? Wallahu alam, tak tahu. Sekarang masih pakai lagi. Mungkin maghrib nanti tukar ke, esok lain tukar ke. Itu namanya qadar. Boleh? Dua-dua boleh. Qada, qadar mengikut jumhur ulama dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi qadar, qada mengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nota saya dalam ni, saya guna cara Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab saya rasa orang awam lebih mudah memahami. Allah tentukan, Allah laksanakan apa yang ditentukan. Macam ni juga, ya. Qadar tu yang serta takdir tu. Kalau tuan-tuan nak bubuh qada, boleh. Apa ni namanya taksis? Taksis, Allah tentukan A, B. Boleh Allah nak tentukan A. Boleh Allah nak tentukan B. Boleh. Tu namanya suluhi. Ketika qadim, Allah tentukan Ustaz Muhadir. Allah boleh tentukan Ustaz Muhadir mengajar hari ini ataupun Muhadir tak mengajar hari ini. Ketika boleh menentukan dua, terpulang pada Allah, itu namanya suluhi, tapi qadim. Dan Allah tentukan mengajar tanjizi qadim, tapi waktu tu saya tak ada lagi ni. Bila di dunia nanti barulah itu namanya tanjizi hadis. Dulu dalam pelajaran mukhalafatul hawadith, saya bagi tahu tuan-tuan sangat penting faham yang hijau dengan yang merah tu. Tu yang nanti akan menentukan
tanjizi qadim ke tanjizi hadis. Tapi kalau suluhi semua qadim, tak ada yang hadis. Baik. Kemudian Allah dengan sifat qudrah menjadikan apa yang ditentukan tadi, tapi bila Allah jadikan tu, Allah jadikan Zaid itu ketika hadis mungkinat. Nah, ini namanya takfiri. Itu namanya qada. Takfiri. Ada tulis tak kat situ? Takfiri tu. Boleh? Sekarang cuba samak basar ya. Sama. Allah mendengar ketika qadim mawjudat. Apa tu? Zat Allah dan sifat ma'aninya. Nah, dan itu namanya inkishaf. Allah juga mendengar kita sekarang. Ketika dilahirkan. Itu namanya juga inkishaf yang kedua. Boleh? Tuan-tuan, kalau ni diagram ni paling penting. Diagram yang sekarang ni saya tunjuk ni, kalau tuan-tuan hafal ni dan faham, insya-Allah yang lain semua faham. Insya-Allah. Baik. Basar, mendengar. Allah melihat. Allah melihat yang mawjudat ketika qadim, itu nama inkishaf. Dan Allah melihat juga kita ataupun makhluk ketika hadis, itu nama inkishaf. Terakhir, ilmu. Ilmu, Allah tahu. Tahu tentang ikwamha tadi tu. Wajib, musil, harus. Allah tahu. Ketika qadim, itu nama inkishaf. Ketika hadis ni pun Allah dah tahu juga, sebab dah daripada dulu tahu, sekarang mesti tahu. Kalam pula Allah berkata-kata tentang yang wajib, tentang mustahil, tentang yang harus ketika qadim dulu. Itu kan Al-Quran yang qadim tu. Itu namanya dilalah. Tapi ada pendapat lain mengatakan Allah berkata-kata tapi dalam bab suruhan. Suruhan dan tegahan. Makhluk mana ada dulu ketika qadim, makhluk cuma ada ketika hadis. Sebab itulah yang disebut sebagai suruhan dan larangan itu ketika hadis, tidak ketika qadim sebab kita belum jumpa. Tapi itu satu pendapat pertama. Pendapat yang jumhur tidak. Termasuklah suruhan dan larangan itu semuanya ketika qadim. Itulah. Kalau kita faham diagram ini, insya-Allah yang lain kita akan faham. Secara laju saja, ada beberapa lagi. Kalau suluhi ini, Allah boleh jadikan kita ketika qadim, sebab patut sangat ketika itu Allah sudah ada apa? Allah boleh tentukan kita. Allah ada dua pilihan. Allah tentukan kita A, Allah tentukan kita B. Ketika boleh menentukan mana satu, suluhi. Allah boleh jadikan kita ketika qadim kerana layak sangat. Allah dah ada qudrah, boleh jadikan. Tapi Allah jadikan kita bukan ketika qadim hijau tu, ketika hadis. Tapi ini suluhi, boleh sangat, patut sangat, layak sangat, wajar sangat sebab Allah ada qudrah. Sebab itu kata ulama, ta'alluq tu sebenarnya tanjizi, bukan suluhi. Suluhi ni kita nak tunjuk maha hebatnya Allah bertambah-tambah. Allah boleh mendengar kita, mawjudat ni, makhluk. Allah mendengar kita, boleh sangat Allah mendengar ketika qadim. Tapi Allah dengar kita tak ketika qadim? Tak, sebab kita belum ada makdum. Tapi boleh sangat kalau nak dengar ketika qadim, suluhi. Allah boleh sangat lihat kita ketika qadim. Allah lihat kita tak ketika qadim? Tak, sebab kita baru ada ketika hadis. Tapi kalau nak lihat, boleh sangat ke? Boleh. Itu namanya suluhi. Tapi sebenar-benarnya Allah lihat kita, tanjizi hadis. Masya Allah. Dan ilmu itu Allah tahu. Ini rahsia besar. Kenapa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ingat ni elok-elok. Ni penting sangat. Kenapa semua sifat ta'alluq tu ada suluhi, tapi satu je tak ada, ilmu? Jawapannya kerana tidak tahu bagi Allah. Tanjizi terus. Memang Allah dah tahu. Tak ada mula-mula tak tahu. Sama ada tahu tak tahu. Allah sentiasa, Allah memang tahu daripada mula. Pasal itu tak ada suluhi. Ingat ya, hal lain tu tak apa, boleh pilih. Tapi kalau tahu tak ada, kata tak tahu ataupun tahu, tak mesti tahu. Sebab tu hanya satu sifat ma'ani yang tidak ada suluhi, iaitu sifat ilmu. Berkata-kata yang harus, yang tadi tu. Allah, satu pendapat dalam bab suruh dan larangan, Allah berbicara bila ada makhluk. Tetapi pendapat ini kurang, pendapat kedua tidak jumhur. Tapi kalaulah kita terima pendapat ini, boleh sangatlah kalau Allah nak sebut tentang suruhan dan larangan ketika qadim. Boleh sangat.
Kenapa? Kerana Allah dah ada sifat kalam. Tapi Allah berbicara kalau ikut pendapat ini tak ketika hadis. Walaupun pendapat jumhur mengatakan ketika qadim. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hadirin, saya ingat sekat dulu yang kita boleh bicarakan tentang ringkasan sifat 20, walaupun sebenarnya ada lagi, tapi yang sudah penting-penting sudah kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini Al-Faqir ijazahkan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti daurah kita daripada mula sampai akhir ni, Al-Faqir mengijazahkan buku ringkasan sifat 20 untuk tuan-tuan manfaatkan, malah siapa yang rasa mampu untuk mengajar, untuk mengajarkannya. Juga Al-Faqir ijazahkan tuan-tuan untuk buku, ada 2 buku sifat 20 saya iaitu sifat 20 suatu pengenalan asas, yang kedua ilmu tauhid. Kalau sempat Syukri, ilmu tauhid, ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat Ustaz. Dan satu lagi ar-risalah as-sanariyah yang warna hijau tu Ustaz. Jadi Al-Faqir ijazahkan tuan-tuan buku ini, juga 3 buku lain tu, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat, dan silakan sahaja silakan sahaja kalau tuan-tuan boleh mengajar, silakan saja ya. Baik, buku ini tadi, ini namanya sifat 20 suatu pengenalan asas, ilmu tauhid, ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Cuma satu lagi kawan kami tak sempat ambil, ar-risalah as-sanariyah tentang sifat 20 juga. Sebagai tambahan, Syukri ada buku amalan orang saleh. Kita ijazahkan juga tuan-tuan puan-puan satu buku, iaitu amalan orang saleh, supaya tuan-tuan boleh baca, dan saya ijazahkan juga kepada orang lain. Buku tu namanya Amalan Orang Saleh. Tak terfikir pula tadi Ustaz Muhammad Hafizam nak bawa buku tu. Ala kulli hal, buku tu nama Amalan Orang Saleh. Kita ijazahkan ke semua buku tadi pada tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Terima kasih tuan-tuan bersama dengan Al-Faqir sepanjang 11 pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ni namanya buku Amalan Orang Saleh. Dan saya mohon maaf semua kalau ada salah dan silap. Apa yang saya ajar mungkin ada yang tersilap dan sebagainya. Kita mudah-mudahan boleh dibetulkan itu silap saya. Dan insya-Allah mudah-mudahan itu semua betul dan kita semua dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terima kasih semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Abidul. Terima kasih Ustaz untuk siri yang terakhir ini, insya-Allah. Saya mewakili pengarah ilmu kampus Jelebu dan juga uruskan unit latihan ilmu kampus Jelebu, dan juga merakam cepat tinggi kepada sahabat-sahabat di Jakim dan juga Ilim Bangi dan Ilim kampus yang lain, dan juga berbanyak terima kasih kepada peserta yang sudi hadir pada hari ini, insya-Allah. Baik, akhir kata saya juga ingin mengambil kesempatan mewakili pengarah Ilmu Kampus Jelebu untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Marjol di atas ringkasan kitab ringkasan 40. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan kita akan bertemu di program yang akan datang, insyaAllah, di hari yang lain. Dan terima kasih juga berbanyak kepada sudi yang hadir untuk program kita pada siri pertama dan siri yang terakhir ini, siri ke-11, dan meluangkan masa bersama-sama kami secara online di Ilmu Kampus Jelebu. Jadi kami memohon ribuan kemaafan jika ada kesilapan teknikal, dan juga kepada Tuan Guru jika ada kekurangan di pihak kami. Jadi saya mewakili pengarah memohon ribuan kemaafan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak atas kerjasama dan sokongan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan daurah kitab ringkasan sifat 20 kita online pada siri yang pertama dan siri ke-11 pada tahun 2024, insya-Allah. Mudah-mudahan ada barakahnya Tuan Guru, doakan kami juga di sini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat teruskan lagi legasi dalam ilmu kitab Tauhid ini, iaitu sifat 20, insyaAllah. Jadi bertemu kita tutup majlis kita dengan tasbih dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Terima kasih Tuan Guru atas ilmu itu. Kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih kepada peserta. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk hebahan juga, terlupa kita akan ada laman tafsir, jadi tolong hebah-hebahkan. Quran serta laman tafsir Al-Quran pada siri yang ke-11 esok 8/11/2024 hari Jumaat, insyaAllah pada pukul 9 hingga 10 pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh hebah-hebahkan pada sahabat-sahabat atau rakan-rakan kita, insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.